Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Okay, cikgu harap semuanya sihat dan baik-baik sahaja. Okey, baiklah. Hari ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar seloka teladan. Sebelum tu, mari kita lihat apa objektif dan kriteria kejayaan yang kamu akan dapat pada hari ini. Untuk objektif, kamu akan dapat mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon peribadi dari aspek pengulangan kata dan singkatan kata dengan betul dan penuh penghayatan. Kriteria kejayaan yang pertama, menyampaikan seloka dengan penuh penghayatan dan sebutan yang betul dan lancar. Yang kedua, menyenaraikan pengulangan kata dan singkatan kata dalam bahan. Dan yang ketiga, menukarkan seloka kepada bentuk prosa. Seloka yang masuk kelas Google Meet cikgu tadi, dia dapat dengar macam mana lagu seloka. Okey, cikgu dah perdengarkan lagu seloka Malang Pak Kaduk. Jadi mereka bertuahlah dapat dengar. Okey, yang tak dapat dengar ni, kamu boleh cari dekat YouTube, ataupun Google saja. Okey, lagu seloka Malang Pak Kaduk. Okey, apa itu seloka? Seloka bermaksud jenis karangan berangkap yang mempunyai rima akhir yang tidak tetap. Maknanya dia ada rangkap-rangkap macam sajak, macam pantun, macam tu. Okey, dia ada rangkap-rangkap dia. Okey, ada rima akhir tapi dia tidak tetap bunyi rima akhir itu. Okey, bebas. Seloka dia mengandungi unsur-unsur sindiran dan jenaka. Dia ada unsur sindiran, okey, menyindir. Lepas tu ada jenaka. Okey, jenaka tu benda yang kelakar lah. Humor. Okey, kemudian prosa. Okey, cikgu sediakan di sini. Okey, apa itu prosa? Prosa ialah bentuk karya sastra yang dibina dalam bentuk cerita secara bebas. Macam itulah. Okey, kamu kan ada buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih tu. Okey, kan ada prosa kan? Prosa tradisional, prosa moden. Okey, prosa tradisional itulah yang kamu asal padi. Asal padi kan? Okey, kemudian prosa moden, cerpen. Itu ialah prosa. Okey, ciri-ciri seloka. Seloka dia bernada sindiran. Okey, nada dia ada sindiran. Okey, kemudian dia mengandungi nasihat dan juga pengajaran. Maknanya nak bagi nasihat, nak bagi pengajaran seloka ni. Okey, kemudian jumlah rangkap dan baris tidak ditentukan. Jadi maknanya bebaslah nak buat berapa rangkap. 2 rangkap boleh. Okey, lepas tu bilangan baris tidak ditentukan, maksudnya bebas. Okey, katakanlah rangkap pertama 5 baris, rangkap kedua mungkin 4 baris. Okey, boleh, tidak ada masalah sebabnya dia tidak terikat ya. Dia berbeza dengan pantun dan juga syair. Okey, kemudian rima akhir yang bebas. Dia sama macam sajak. Rima akhirnya bebas. Okey, tidak terikat seperti pantun dan juga syair ya, di mana kalau pantun 4 kerat A B A B. Okey, kemudian kalau syair sama daripada 1 sampai baris 4 tu mesti sama. Okey, bunyinya mesti sama. Okey, jadi seloka dia bebas rima akhir dia. Okey, tidak terikat. Okey, kita lihat seloka jimat hidup sempurna ni ada dalam buku teks kamu ya. Okey. Aduhai malang nasibmu, tengah bulan sudah termenung. Gaji kecil berbelanja besar, beli barang tidak kau rancang. Orang kaya hidup bergaya, orang miskin hidupnya papa. Engkau juga yang kerugian, akhirnya duit terbang semua. Kalau kamu lihat kat sini, dia bernada sindiran kat sini. Okey, kemudian rangkap kedua Ayuh kawan, mari semua. Kisah ini jadi sempadan. Jangan kita boros belanja, jangan kita menjadi alpa. Berbelanja biar waspada, bukan nafsu menjadi raja. Kelak hidup aman sempurna, masa depan luas terbuka.
Okey, Biliana 9 Januari 2015. Okey, ini seloka ini diambil dalam buku teks kamu ya. Okey, kalau kamu lihat kat sini, memang dia bernada sindiran. Ada sindiran di sini, ada nasihat dan pengajaran dekat sini. Kalau kamu lihat maknanya kalau gaji kita kecil, tak perlu berbelanja besar. Tak perlu nak ikut orang. Orang tu beli, kata orang tu beli gelang emas, kita pun nak beli, tak perlu ikut orang. Maknanya kita nak berbelanja ni, nak beli sesuatu ni, kena ikut berapa pendapatan yang kita ada. Okey? Dah tolak-tolak dengan benda yang perlu kita bayar. Okey, orang kaya hidup bergaya. Memanglah sebabnya dia banyak duit. Okey, dia bolehlah nak bergaya. Okey, sedangkan kalau kita orang yang biasa-biasa ni tak ada duit, buat cara tak ada duit, tidak perlu bergaya, lepas tu apa. Okey. Maknanya kat sini, tengok kat sini, engkau juga yang kerugian. Akhirnya duit terbang semua. Okey, jadi kisah ni jadi sempadan, jadi iktibar kepada semua. Maknanya kita jangan boros belanja dan kita jangan alpa. Maknanya nak belanja ni ikut suka hati kita sahaja. Okey, bukan ikut nafsu bila nak berbelanja. Macam contohlah, dah ada baju banyak dah, tak perlu dah nak beli lagi. Cukup, jangan ikut nafsu. Okey, maknanya kalau kita nak beli sesuatu, ikut keperluan kita, bukan ikut kehendak ataupun keinginan kita. Okey. Kat sini cikgu tambah sebabnya dalam buku teks kamu tu dan juga tugas yang cikgu berikan di sini, kamu kena ubah seloka ni jadi prosa. Okey, prosa ni macam cikgu terangkan tadi, prosa ni bentuk karya sastra yang dibina dalam bentuk cerita secara bebas. Maknanya kamu kena tulis macam cerita, okey? Macam cerpen, macam gitulah. Tapi tu bukanlah tulis panjang-panjang macam tu. Okey, kita akan tulis macam dalam binaan ayat. Mana setiap baris-baris tu dan kita akan buat ayat. Okey, nanti kita akan lihat. Okey, cara mengubah puisi menjadi prosa. Yang pertama, kita kena faham dulu isi puisi dengan cara membaca secara berulang-ulang. Maknanya tadi tu seloka tu kita baca banyak kali. Kita faham apa isi dia. Kemudian yang kedua, kita catat perkataan sukar yang ditemui dalam puisi. Kita tulis perkataan yang susah tu, yang mungkin ada perkataan yang kita tak faham. Kemudian kita cari maksud perkataan tersebut. Supaya kita boleh tulis dalam bentuk ayat. Kemudian yang ketiga, kita tambahkan kata-kata dan tanda baca yang sebelumnya mungkin tidak ada. Dan dihilangkan dalam puisi supaya kelihatan lebih indah. Maknanya kita boleh tambah kata-kata, kita boleh tambah tanda baca, supaya ayat kita ni lebih cantik dan menarik untuk dibaca. Kemudian mengubah susunan puisi dalam bait menjadi prosa. Jadi maknanya dalam setiap baris puisi itu kita dah tukarkan jadi bentuk ayat yang lebih panjang. Bentuk cerita lah. Okey, kita tengok contoh kat sini. Tangisan air mata bonda. Dalam senyum kau sembunyikan letihmu, derita kala siang dan malam menimpamu. Tak sedetik pun menghentikan langkahmu untuk memberi harapan baru bagiku. Okey, ini puisi. Okey, kamu tengok sini, puisi sajak kat sini. Okey, kita tengok dulu, kita cari dulu perkataan yang susah dalam puisi tu. Okey, kat sini bonda, mungkin ada yang tak faham. Maksud bonda tu ialah ibu, emak. Kemudian kala tu ialah waktu ataupun ketika. Yang kedua, kita boleh buang perkataan dan menggantikan dengan perkataan yang sama erti, yang sama maksud dengannya. Kita boleh buang. Lepas tu kalau kita nak tambah perkataan yang lain pun boleh, tak ada masalah. Yang penting makna dan isi puisi tersebut tidak berubah. Okey, kita tengok contoh puisi tu yang telah diprosakan. Okey, ibu tetap tersenyum walaupun dalam keadaan letih. Kamu tengok baris pertama, tajuk dia Tangisan Air Mata Bonda. Dalam senyum kau sembunyikan letihmu. Kau kat situ ialah siapa? Bonda, ibu. Ibu tetap tersenyum walaupun dalam keadaan letih. Derita kala siang dan malam menimpamu. Lepas tu kita buat ayat lain. Meskipun bekerja keras ketika siang dan malam, tak sedetik pun menghentikan langkahmu. Tidak pernah sedetik ibu menyerah. Okey, kemudian untuk memberi harapan baru bagiku.
Ibu sentiasa memberikan harapan baru bagi anaknya. Ini contoh. Jadi maknanya daripada seloka tadi tu, kamu bina ayat, okey, supaya dia jadi bentuk prosa. Maksudnya ceritalah, karya sastra. Kat sini dia puisi. Kamu tukarkan, buat ayat panjang sikit. Kalau kat sini dalam senyum, kau sembunyikan letihmu. Kau tu siapa? Kita tengok balik tajuk bonda. Jadi kita tukarlah. Kita tukar ayat tu. Ibu tetap tersenyum walaupun ibu sedang keletihan. Kamu buat ayat. Boleh buat ayat yang lain daripada yang cikgu tulis ni. Tugasan. Yang pertama, senaraikan pengulangan kata dan singkatan kata yang terdapat dalam seloka jimat hidup sempurna. Kita dah belajar dah pun sebelum ini pengulangan kata dan singkatan kata. Minggu lepas cikgu dah ajar dah. Jadi sepatutnya kamu dah ingat dah apa dia pengulangan kata, apa dia singkatan kata. Ada dalam seloka tadi. Tak banyak pun. Ada 2. Pengulangan kata ada 2, singkatan kata pun ada 2. Tugasan kedua, tukarkan seloka jimat hidup sempurna dalam bentuk penulisan prosa. Kamu lihat contoh yang cikgu dah buat tadi tu, yang tangisan air mata bonda. Kamu tengok contoh tu dengan dia punya puisi tu. Kamu tengok macam mana kita nak tukarkan dia. Tengok balik. Tengok dan fahamkan. Hari ni cikgu nak bagi perkataan. Perkataan ini cikgu ambil dalam seloka jimat hidup sempurna tadi. Ada perkataan ini iaitu alpa. Apakah yang dimasukkan dengan alpa? Alpa bermaksud lalai ataupun kurang mengendahkan. Jadi itu sahajalah. Dah habis dah pun. Kalau kamu tak faham macam mana nak tukarkan seloka jadi bentuk prosa, kamu boleh tanya cikgu. Boleh PM cikgu. Jangan malu, jangan segan. Tak faham boleh tanya. Kalau masih lagi tak faham pengulangan kata, singkatan kata pun boleh tanya. Jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Ingat, malu bertanya, sesat jalan. Jadi itu sahaja. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye.